Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله boleh إن شاء الله boleh tak apa خير بسم الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا توان Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah وإلى شيخنا Kiai Haji Abdul Rahim bin Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca istighfar rajab dulu sama-sama. Kedua tangan diangkat. Ini istighfar dibaca bulan Rajab 70 kali, pagi 70 kali, petang sama-sama. Baca. Sini tadi. Saya yang belum baca. Siapa nak ikut boleh 10 kali 10 kali. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya ya Karim. Kalau kita berhenti baca 10, macam itulah berhentinya, tutup dengan ya Karim. Tapi paling bagus baca istighfar ini sekaligus, sekali duduk saja supaya lengkap pembacaan istighfar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mula baca kitab tasawuf yang bernama Penawar Bagi Hati. Kitab ini sangat terkenal. Boleh dikatakan seluruh dunia Melayu baca kitab ini. Kalau di YouTube tulis sahaja Penawar Bagi Hati, macam-macam ustaz baca, macam-macam ustazah. Hatta di Indonesia, hatta di Fatani. Alhamdulillah, kita sebahagian di kalangan yang ramai tadi tu yang akan membacanya. Cuma istimewanya kita baca kitab ini ada syarah dia. Itu istimewa dia. Syarahnya itulah yang bernama Qalbun Salim. Kalau orang baca Qalbun Salim ni syarahan ulasan kepada kitab apa? Dijawab kitab Penawar Bagi Hati yang sangat terkenal itu. Siapa yang mengarang Penawar Bagi Hati ini? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Siapa yang Qalbun Salim ni? Siapa yang syarah? Sayalah. Jadi macam mana nak bezakan kitab Qalbun Salim syarahan dengan kitab asal? Mari kita buka muka sama-sama. Muka surat 13 XIII. Yang di atas itu yang ada warna gelap itu. Itu adalah matan. Itu adalah yang asal. Maksudnya kitab asal. Syarahannya footnote nombor 1 sampai footnote nombor 483. 483 footnote bawah tu. Footnote itulah yang namanya Qalbun Salim.
Boleh. Tahu maksud footnote? Footnote yang di bawah tu, nombor-nombor bawah tu. Tu nama footnote. Ya. Jadi yang dihitamkan di atas itu adalah matan ataupun kitab asal. Syarahan kepada kitab itu nombor-nombor footnote di bawah tu, bukan muka surat, nombor footnote. Nota kaki sampai 483. Cuba tengok. Last sekali muka surat 571. Muka surat 571. Itulah yang namanya qalbun salim. Supaya jangan semabul, jangan keliru. Saya buat sebegini supaya saya tidak nak yang ditulis oleh tuan pengarang kitab asal saya muliakan, saya letak ke atas. Syarahan saya yang tak seberapanya saya letak di bawah supaya orang tahu mana satu kitab asal, mana satu syarahan. Boleh? Nanti kalau orang tanya, kamu baca kitab apa? Baca kitab Qalbun Salim. Kitab ni kitab apa? Syarahan bagi penawar bagi hati. Macam mana nak bezakan? Baik, paling mudah cuba buka muka sirat 240. 240. Lihat di atas itu, kan ada gelapnya, ada kawasan gelap tu. Cinta dunia dicela. Gelap kan? Kan di bawah tu cerah. Termasuk juga nombor 254. 255 sebelahnya tu. Nombor footnote itulah yang namanya syarahan. Yang atas tu, yang gelap itu, itulah namanya matan. Matan ataupun kitab asal. Kalau nak tengok kitab asal yang betul-betulnya, bahasanya agak klasik. Apa yang saya buat, saya lembutkan bahasa itu tanpa membuang isinya. Jadi baca kitab ni lebih mudah. Baca kitab yang kita ada ni lebih mudah sebab bahasa lama tu sudah saya lenturkan. Jadi sama, kedudukannya sama, baris yang sama, ayat yang sama, cuma beberapa saya tambah tajuk dan sebagainya. Sekarang kita mula baca muqaddimah muallif muka surat 13 XIII. itu muka surat 13 tu. XIII. Baik. Sudah, nanti Syukri akan bantu saya. Kita setiap kali mengaji akan ada seorang tolong baca, saya akan syarahkan. Baik. Sudah semua? Atasnya muqaddimah. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qal muqaddimah muallif. Mari kita lihat footnote nombor 1. Tafadhal Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin. Amin. Dibaca dengan kasrah baris bawah. Muallif tu jangan dibaca baris lain, baris bawah. Muallif baris bawah. Yang bermaksud penulis atau pengarang. Kalau dibaca muallif baris bawah tu, lam tu kan muallifun. Dibaca dengan baris bawah tu bermaksud penulis atau pengarang. Bukan fathah yakni baris atas, muallaf. Kerana dia bermaksud orang yang dijinakkan hatinya menerima Islam atau orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Kalau disebut muallaf, orang yang dilembutkan hatinya. Maksudnya hatinya dilembutkan. Sebab daripada bukan Islam dulu, dia masuk Islam, jadi lembut hati dia. Ini adalah muqaddimah Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah sendiri. Ini muqaddimah beliau sendiri, bukan muqaddimah saya di depan tu. Ini muqaddimah beliau. Kita baca ni supaya kita tahu suara hati beliau. Tu kata Syekh Fahmi kami, suara hati beliau. Yang itu dalam kitab penawar bagi hati yang akan disyarahkan ini.
Ia dikekalkan kesemuanya seperti mukadimah asal supaya para pembaca dapat menyelami bahasa hati beliau. Sebab itu saya tak ubah bahasanya. Bahasanya klasik betul. Nanti kita tengok ya. Selepas itu baru saya ubah supaya kita dapat manfaat banyak. Sebahagian orang dia tak familiar dengan bahasa-bahasa Jawi klasik-klasik ni. Nanti dia jadi pening dan tak dapat faham dengan baik. Sebab itu saya awal-awal saya ubah. Tapi tidak mengurangkan pun sedikit dan sama. Kalau tengok kitab asal susunannya sama, cuma bahasa-bahasa yang berulang-ulang yang klasik tu yang saya ubah ya, saya ubah saja. Nah, teruskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok ba tu apa? Tafadhal syukran. Ba di sini berfungsi sebagai musahabah yang bermaksud bersamaan untuk mengambil keberkatan tabarruk. Disebut ba di situ dengan tu maksudnya saya letakkan bersama. Tu maksudnya tu. Ba tu ya. Saya letakkan bersama ismi dengan adanya ismi nama Allah yang Maha Pemurah. Begitu. Jadi ba tu maksudnya musahabah. Ya, musahabah ni kebersamaan. Apa tujuannya? Untuk mengambil keberkatan. Lepas ba tu kan ada ismun. Ni cara kitab lama ya. Disyarahkan. Fadal. Ismun berasal dari perkataan sumu yang bermaksud sesuatu yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Sesuai Allah yang tinggi. Kedudukan Allah yang tinggi. Bukan Allah tinggi di langit. Bukan Allah tinggi di arash. Tidak. Kemungkinan 2 minggu lagi kita akan berhenti baca kitab ni ataupun baca kitab ni dalam 10 minit. Lepas tu kita akan paparkan macam mana peristiwa Isra' dan Mi'raj daripada bumi itu sampai turun balik. 2 minggu lagi insya-Allah ya. Bawa kitab ni dulu kita baca, Syukri baca dalam 15 minit. Kita akan baca. Kalau boleh jangan miss. 2 minggu lagi sebab cerita ini sangat detail dan saya akan paparkan dengan slide. Memang menakjubkan sekali. Kalau dengan slide kita nampak, oh gini. Bayangkan peristiwa tu hanya ambil 30 minit. Sebab itu Allah gunakan perkataan lailan. 30 minit je. Berlakunya di 1/3 yang akhir. Tetapi bayangkan daripada Makkah pergi Palestin tu dah sebulan. Singgah dulu di Madinah, Taibah. Singgah lagi, situ kan ada dialog, turun, solat lagi. Turun lagi dekat Tur Saina, Mesir. Turun lagi dekat Madian. Turun lagi Baitul Laham. Di antara Baitul Laham ini Hebron, nak sampai ke Baitul Maqdis ada 11 peristiwa. Antaranya diganggu oleh ketua kepada iblis namanya Ifrit. Kan tu semua ambil masa tu. Barulah diikat burak di situ. Maka naiklah Nabi dengan satu Mi'raj. Mi'raj ni maksudnya macam lift yang mengangkatkan. Barulah naik langit pertama, jumpa Nabi Adam, terus sampai langit yang ke-7. Langit ini langit pertama. Langit atas ni langit dunia. Atas langit dunia ni ada langit pertama. Langit dunia ni termasuklah dengan sampai ke Pluto tu. Itu baru langit dunia, belum langit pertama lagi. Langit pertama atas tu lagi. Langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit pertama ini tebalnya saja 500 tahun. Tebalnya 500 tahun. Daripada langit pertama sampai langit kedua 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Jauhnya tu. Walau peristiwa ni berlaku berapa tadi? 30 minit. Langit yang pertama itu besarnya banding dengan bumi. Bumi letak ke langit yang pertama ni, langit pertama ni letak di situ, nescaya bumi itu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Langit yang kedua besar lagi. Ambil langit pertama campur dengan bumi, letak ke situ, besar kedua-duanya hanyalah sebesar cincin di tengah padang. Bayangkan. Sampai langit yang ke-7. Baru naik yang ke-8, Sidratul Muntaha. Baru naik ke Mustawa, langit yang ke-9. Baru naik ke Arash. Di sinilah dapat perintah berapa? 50 waktu sehari semalam. Turun jumpa Nabi Musa. Bayangkan turun tu mesti melalui Mustawa lagi.
Mestilah melalui yang ke-8 lagi, Sidratul Muntaha. Mestilah melalui Nabi Ibrahim yang ke-7, baru jumpa Nabi Musa. Tanya berapa? 50. Pendek saja ya. Minta lagi kurang. Berapa kali naik? 9 kali naik. Bayangkan setiap langit ni berapa ratus tahun tadi? Barulah nanti turun. Allah sebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Sebenarnya tu kita akan ceritakan. Tapi benda ni tak nampak kalau tak bubuh slide, dia tak nampak. Ia lagu tu saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Jadi bukan tingginya Allah tu tinggi tu, tidak. Tingginya Allah itu adalah tinggi kemahakuasaan Allah. Naam. Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada, al-wujudu zatul wajib. Naam. Yang bersifat Al-zatul wajibul wujud. Al-zatul wajibul wujud. Naam. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kamalat, dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan, naqais. Naam. Allah adalah zat yang az-zatu al-wajibul wujud, zat yang wajib wujud. Kita ini zat yang harus wujud. Harus maksudnya boleh ada, harus boleh tidak ada. Sekarang kita ada kan? Sebelum dulu ada tak? Sekarang nanti akan tiada. Atas nama apa tu? Kematian. Jadi kata orang tauhid, tiada tu maksudnya Adam. Dulu kita tiada kan? Adam. Sekarang kita ada tak? Ada. Nanti kita akan tiada kan? Adam. Jadi kita diapit oleh dua Adam. Ain dal mim, Adam. Bukan Nabi Adam tu, bukan. Adam. Ni bahasa tauhidnya. Kita dulu tiada Adam. Sekarang ada kan? Maujud. Nanti kita akan tiada lagi Adam. Kita diapit oleh dua Adam. Allah tidak ada Adam. Sebab itu Allah disebut Qadim. Qadim maksudnya tidak ada, tiada bagi Allah. Sekarang umur majah berapa sekarang? Berapa? 60. Jujur majah. Ingat 50 tadi. Dah jujur 60 kan? Dulu ada tak? Tiada. Sekarang 60 kan? You are going to die. You are going to leave this world because no one is immortal, whether you like it or not. So diapit oleh dua Adam. Allah tidak ada, tiada bagi Allah. Ada lagu tu. Lagu mana lagu tu? Oleh kerana itu tidak ada lagu bagi Allah. Lagu mana? Lagu tu. Tak ada lagu bagi Allah. Naam. Sebab itu Allah disebut al-wajibul wujud. Wajib ada. Maksudnya tak mungkin tidak ada. Kita ini harus ada. Maka harus tak tiada? Harus. Saya tak mahu kalau bab tauhid ni, tak mahu saya panjang-panjang, nanti tenggelam saya. Malam ni saya di Masjid Al-Um, siapa yang dekat-dekat situ ya, pengajian selepas Isya setiap minggu. Baca kitab Sifat 20 ringkasan. Bermula selepas Isya terus. Lepas Isya terus mula 1 jam. Di Masjid Al-Um Section 1, Bangi. Dia Bangi dia Bangi, Masjid Al-Um. Tak saja nak sebut. Kemudian pengajian Sifat 20 saya juga di Ar-Ridwan. Di Ar-Ridwan hari Isnin 8.30 sampai 9.30. Ar-Ridwan. Pagi. Minggu pertama dan minggu ketiga. 6. Sekadar nak sebut je supaya tuan-tuan mungkin lalu-lalu kat situ tak ada apa nak dibuat, hadirlah. Sebab belajar tauhid ini sangat penting. Sebab tu sekarang saya banyak mengisi kelas Sifat 20. Kami hampir-hampir khatam Sifat 20. Tulisan saya tu buku yang hijau di Masjid Negeri. Lepas ni saya berniat untuk baca kitab Faridatul Faraid, kitab Faridah. Mungkin sini dah pernah baca Faridah, mungkin belum lagi. Itu bincangan Umi, tapi bincang dengan Umi dengan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal. Ustaz-ustazah yang ikut pengajian kita, naqaisu, jangan dibaca naqaisun. Setiap jamak muzakkar, setiap jamak taksir
Jangan disebut tanwin. Jadi dia disebut sirah muntahal jumu'. Naqaisu, bukan naqaisun. Boleh ya? Maratibu, jangan maratibun. Setiap jamak taksir, sirah muntahal jumu' namanya. Sepatutnya naqaisun, tapi tak disebut naqaisun, tapi naqaisu. Naam. Sedikit bahasa Arab sambil-sambil. Naam. Maksud zat yang wajib ada, al-wajibul wujud ialah zat yang tidak didahului oleh tiada. Itulah yang namanya qidam. Naam. Dan tidak diakhiri dengan tiada. Itulah namanya baik. Oleh kerana Allah bersifat dengan qidam, maka Allah dipanggil. Semula oleh kerana Allah bersifat dengan qidam kan, sebab itu Allah dipanggil qadim. Allah ada sifat wujud kan? Itu sifat pertama sekali, itu sifat wujud kan? Lalu Allah dipanggil bukan. Semula saya nak minum dulu. Kalau minum tu adalah problem tu. Allah bersifat dengan qidam, sebab itu Allah dipanggil qadim. Allah bersifat dengan wujud, sebab itu Allah dipanggil maujud. Nah, anak Allah ada tak? Na'udzubillah min dzalik, ada tak? Adam. Isteri Allah ada tak? Itu namanya Adam. Sebab itu anak dan isteri Allah dipanggil ma'dum. Dipanggil ma'dum. Sini ada mengaji sifat 20 tak ni? Ada? Ha? Daurah tak mau daurah ni untuk kita faham sekaligus dengan cepat tu saja daurah. Maksud daurah ni bulat. Daur ni maksudnya bulat. Maksudnya bila bulat kita berlari daripada sini kerana dia bulat terus sampai sini balik. Jadi daurah maksudnya penceramah, pendaurah berusaha untuk khatamkan kitab itu dengan cepat. Kalau satu hari lah. Kalau 2 hari lah. Biasanya 2 hari. Itu maksudnya daurah. Untuk bagi kefahaman umum sahaja. Untuk detail umat tak boleh. Dia kena satu-satu macam kita ni. Ni tak nama daurah ni. Itu yang namanya talaqi. Sebiji syukri baca. Saya syarah. Yang ini nak kena sabar. Ini mungkin kita akan khatam mungkin 27 purnama. Tak tahu mungkin. Ataupun mungkin banyak masa sampai melibatkan ada orang yang meninggal. Naam, sama ada guru ataupun anak murid. Biasanya anak murid. Biasanya. Sebab tu guru kan nak mengkhatamkan. Mudah-mudahan dua-dua panjang umur. Amin. Mudah-mudahannya sama-sama doa dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Mudah-mudahan panjang umur kita, mudah-mudahan. Tapi panjang umur dalam kebaikan lah ya, panjang umur dalam kebaikan. Ni kebaikan lah ni. Ni siapa-siapa di antara yang meninggal waktu mengaji macam ni syahid. Oh, seronok dia dalam kubur. Tadi saya dapat satu mesej daripada seorang hamba Allah yang selalu ikut pengajian kita ni. Dia kata isterinya kena stroke kecil tu, panggil apa Kak aja? Stroke kecil tu. Mild stroke. Jadi dia tak datang hari ni. Dia selalu datang. Tak payah sebut namanya. Mari kita baca Fatihah untuk isteri beliau. Untuk siapa-siapa sahaja niat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niat siapa? Kalau tak tahu nama yang disebut oleh orang yang bagi tahu tadi, sampaikan niat, ya Allah, apa niat dia tu, supaya isterinya mudah cepat sembuh ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تفضل.
Naam. Ia diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Macam mana? Kenapa diterjemah demikian? Tafadhal. Erti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang bererti yang Maha Pemurah. Dengan sifat inilah Allah ni Maha Pemurah. Murah, bila murah sangat. Maksudnya murah, semua orang dapat. Berapa harga ni? Biasanya satu kilo manggis itu biasanya sampai RM10. Ini 3 longgok 3 kilo RM10. Oh, murah sangat. Bila murah, semua orang boleh dapat. Sifat Allah murah, semua orang dapat kebaikan. Apa dia? Allah sangat pemurah kepada semua makhluk, sama ada Islam atau kafir, ahli taat atau ahli maksiat. Masya Allah. Sebab tu kita lihat orang kafir lebih kaya daripada orang Islam. Tengok, orang kafir lebih berjaya daripada orang Islam. Kadang-kadang orang yang maksiat, anak dia yang semua jadi-jadi, perniagaannya pun jadi. Orang yang rajin sembahyang, yang kadang-kadang tutup bisnes. Tapi sini jangan salahkan Allah, ya. Kenapa? Orang yang sampai tutup bisnes itu diuji Allah supaya dia sabar, kemudian rehat sekejap, muhasabah. Mungkin ketika dia berniaga dia tak jujur, satu, mungkin tak barakah, dua, mungkin dia selalu kelahi dengan suaminya, tiga, mungkin dia tak jujur dengan isterinya, empat, mungkin kata-katanya dengan customernya tak elok, mungkin, dan pelbagai kemungkinan. Rujuk pada diri sendiri. Yang kedua, Allah nak bagi pahala sabar dekat dia. Ketiga, supaya dia dapat merencanakan mungkin bisnes lain yang lebih baik lagi, lebih barakah lagi. Mungkin sedikit untung tapi barakahnya lebih. Pelbagai. Maksudnya kita positif, berfikir positif. Adapun orang-orang yang tak solat, yang ahli maksiat, orang kafir itu, kalau orang kafir itu memang kita tak fikirkanlah. Tapi orang yang Islam tapi maksiat, tak solat tapi untung, jaga-jaga, tu namanya istidraj. Istidraj ni bahaya ni. Istidraj ni dalam keadaan dia maksiat pada Allah, bertambah rezeki. Maksiat pada Allah, makin cepat pula faham. Kalau tak maksiat, 10 kali mengantuk. Nak faham benda tu payah. Jaga-jaga. Itu namanya istidraj ni bahaya. Nanti kita jumpa dalam kitab ni. Istidraj ini seperti apa? Seperti seseorang yang nak tangkap ayam. Ayam tu tahu, experiencing from the previous days or month or years, dia tahu kawannya yang rapat kena disembelih. Dia tahu. Sebab tu bila ditabur tu, dia tahu, ya, you nak perangkap ayam, kalau dia boleh cakap lah. Tengok Haji ni lain macam ni. Haji nak tangkap anak ni, kata ayam tu, tapi Haji ni pandai, tabur lagi. Wish, nak rasalah ayam tu. Contoh kalau dia boleh bercakap, ya, makan sebiji bijurin, sedap pula. Yang kedua, boleh tahan ni. Tapi Haji tu nampak lain macam. Gitu-gitu je, dia bukan fikir panjang-panjang pun ayam tu. Kemudian makan. Haji tu letak serkap tu kan, dah last tak jadi ayam dah dia. Jadi apa? Ayam panggang. Tafadhal. Tu yang bahaya. Jadi apa tu? Istidraj. Terkadang istidraj lah yang ditakut oleh para wali Allah. Lebih baik kalau mereka ghaflah sedikit, Allah tegur. Lebih baik daripada berterusan relax dalam comfort zone, tengok bam, sudden death. Tu na'udzubillahi min dzalik. Fadl. Allah Subhanahu wa taala menggunakan Jalalilun Ni'am, yakni nikmat-nikmat yang besar dan asas atau pokok seperti keimanan, kesihatan, rezeki, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Kalau dia bagi keimanan, maksud kenapa kita disebut keimanan? Kan kita semua orang Islam, tapi pertambahan pada keimanan tu to be more deeper. Itu namanya nikmat Ar-Rahim. Nanti kita dia bagi akal sekarang ni.
Semua orang dia bagi akal. Sebab tu kita jadi bukan mental disorder, tapi kita gunakan akal tu datang majlis talaqi macam ni. Dulu tak tahu kita yang katanya solat isyak selepas isyak tu ada fadilat. Sekarang ni tak pernah kita tinggal. Berapa fadilatnya? Diulang. Selepas isyak, berapa fadilatnya? Seumpama mendapat 100, betul, seperti mengerjakannya pada malam Lailatul, berapa pahalanya? Seolah-olah dapat berapa ratus? 120,000 rakaat. Kita pun tak tinggal dah. Sama je pahalanya dengan 4 rakaat sebelum baru khatam kitab. 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya sama dengan 4 rakaat selepas isyak. Berapa rakaatnya? Berapa rakaat fadilat lebih? 120,000 untuk sebelum zuhur, 120,000 untuk selepas. Senang-senang je dapat berapa ribu? 240,000 walaupun kita di Gombak ni. Itu tak masuk lagi solat sunat awabin. Awabin lagi dahsyat. Berapa? Awabin lagi dahsyat. Berapa? Syekh Ahmad Al-Sawi berkata, Tunggu dulu Syukri. Berapa? Solat awabin berapa pahalanya? Apakah saya perlu minum sebotol air lagi? Man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin. Siapa yang ada simpan risalah sifat awabin itu saya bagi risalah sini kan. Man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin. Saya pun ada ni. Siapa yang belum ada ni saya nak bagi. Siapa yang belum ada angkat tangan? Ramai sangat ni. So Umi lah buat. Ramai sangat. Nanti akan datang ni Umi buat ni, saya bagi ya. Sekali lagi angkat tangan nak tengok. Yang sudah ada jangan angkat. Ramai ni Syukri ya. Ada 30 ni Syukri. Semua saya nak tengok dulu. 30 lah. Nantilah Umi, nanti kita photostat solat awabin nanti Umi nanti akan datang. Bagi dah Umi, bagi dah tahu. Cuma ada yang mungkin baru-baru ya. Nanti saya bagi dengan Umi. Kak Ajah ada. Baik. Mari kita lihat hadisnya. Man salla. Siapa yang belum dapat ni tadi? Yang muslimin. Bang Haji ambil. Ini untuk Bang Haji ya. Nanti Umi untuk buat kemudian. Sama. Siapa yang ada risalah ni rujuk sekejap, kita nak supaya muzakarah sikit, tuan-tuan jangan tinggal. Saya daripada lubuk hati yang paling dalam saya nak semua orang amalkan. Sebab tu saya ajar di situ sampai yang paling ringan sekali. Yang paling ringan sampai duduk saya ajar itu. Tak duduk lagi, baring pun tak apa. Tapi jangan baring dah sementara boleh wuduk ni. Kenapa pahalanya banyak sangat? Cuba cek hadis. Man salla ba'dal maghribi 6 raka'atin. Siapa yang solat sunat selepas maghrib berapa rakaat? 6 rakaat. Lam yatakallam fima bainahunna bisu. Jangan cerita benda yang tak elok antara solat tu tadi. Apa pahalanya? Udilna, cuba tengok hadis. Udilna ibadata fintai asyarata sanah. Dia solat 6 rakaat tu pahalanya seumpama dia mengerjakan 12 tahun ibadah. Dah diterima pula tu. Tu yang saya nak sangat-sangat. Katalah umur kita tadi berapa? Setia mak ajar dengan 60. Ingat dah insaf tu kan 50 tadi tu. Alhamdulillah tahu diri kita ya, tahu diri. Bila tahu diri kita buat amal untuk ke situ. Dan orang yang muda jangan senang sangat sebab berapa ramai yang muda meninggal dulu sebelum tua. Baik. Di China, Wuhan tu, hari-hari ada orang meninggal. Termasuk orang-orang yang muda-muda pun meninggalkan. Kita syukur kita hadirin, paling kurang kita ni orang Islam. Orang Islam kalau meninggal semua masuk syurga.
Semua masuk syurga. Itu pasti masuk syurga. Tapi syarat mesti ada keimanan dalam dirinya. Situlah pentingnya belajar akidah. Adapun mungkin dia rasuah, mungkin dia buat benda tak elok di dunia, masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Finally, macam mana pun pasti masuk syurga. Tapi siapa tahan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia dalam neraka, mau? Neraka tu pula bukan santai macam ni. Ni neraka pertama, 2, 3. Kalau macam tu boleh lari lah nampaknya. Tak, dia macam botol. Macam botol. Ni neraka Jahannam paling bawah. Barulah naik atas Saqar, barulah naik Jahim, baru naik atas ini. Jauhnya ni ada riwayat menyebut 70,000 tahun jatuh ni. Kalau batu besar kan dilepaskan, mengambil masa 70,000 tahun sampai ke ujung ni. Batu besar kan, kita belajar fizik yang namanya momentum. Makin besar, makin jauh. Mana nak lari? Katalah neraka ni kat sini, ni mana nak lari? Ni macam gaung ni. Ainal mafar? Kalla la wazar. Nah, itulah dia. Jangan sekali-kali, oh tak apa Ustaz, finally masuk syurga juga kan. Ya, jangan. Kalau tahan juga, ambil lilin, tak akan macam ni. Tahan tak? Kalau tak tahan, lilin tak ada apa pun. Orang yang demam itu hembusan api neraka. Demam tu, kalau ke arah depan ni, saya hembus, seronok tak? Kalau ke arah duduk depan ni, muka macam ni, saya pun hembus. Ni tak bunyi ni ya. Suka tak? Kenapa tak suka? Saya yang hembus. Dah, sukalah sebab kan lembut. Lagi hembusan kan angin. Tapi jangan tengah puasa, jangan. Itu nanti ada yang masuk ICU nanti. Moreh. Kalau Syukri hembus Ana, suka Ana. Syukri kat sini hembus Ana. Lagi Syukri, angin kan seronok. Lagi 7 kali Bismillahirrahmanirrahim. Hembusan kan dia lembut dan keluar angin. Itu nama hembus, bukan itu bomo. Hembusan neraka itulah dia demam. Demam ni nak kata sejuk dia panas, nak kata panas dia, itulah yang disebut di dalam syarah Matan Ibn Abi Jamrah. Syekh Muhammad Ali Asy-Syanwani sebut begitu. Allah na'udzubillah min dzalik. Baik, tafadhal. Nikmat yang besar-besar tadi tu iman, bertambah iman itu tu nikmat Ar-Rahim. Kesihatan, sihat sekarang ni bertambah sihat, itu namanya Ar-Rahim. Syekh Ahmad As-Sawi berkata, Ar-Rahman Al-Mun'im bi jami'in ni'am kamman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batiniyah. Tafadhal, syukran. Syekh Ahmad As-Sawi berkata, maksudnya Ar-Rahman adalah zat yang menggunakan nikmat-nikmat yang besar atau asas, sama ada dari segi jumlah yang banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak dan tidak nampak. Allah bagi kita banyak atau sikit. Rezeki kita, ada orang yang gaji 30,000 sebulan, gaji kita 3,000 je, tapi hidup lebih mewah hidup kita daripada hidup dia. Maaf ni ya. Sebab kadang kata orang banyak gaji, kalau tidak dapat diurus, banyak juga hutangnya. Kan nak hidup mewah, nak orang lain mesti anggap kita mesti hebat, walhal kita ada tanggungjawab rumah lagi, kereta lagi, tapi kerana tuntutan orang anggap kita mestilah mewah, tu yang berhutang-hutang tu. Orang yang dah biasa relax je, orang tak fikir apa-apa, dia pun dengan senang, tambah barakah pula gitu. Oh, Masya Allah. Tu ya. Tapi kalau gaji besar, orangnya pun orang yang suka bersedekah, orang yang saleh, itu lebih lagi. Macam apa? Sayyidina Abdul Rahman bin dan Sayyidina Uthman bin Sayyidina Abdul Rahman bin Auf
Setiap hari 1/3 penduduk Madinah datang minta sponsor. 1/3 penduduk Madinah datang bayar hutang. 1/3 penduduk Madinah datang berhutang. Kerana banyak hartanya. Sampai ada sahabat-sahabat menakut-nakutkan, ya ibn Aufin, wahai Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, kamu tak takut ke nanti lambat datang jumpa Nabi ketika hari kiamat? Ditanya kenapa? Sebab Nabi sebut la tazalu qadamu abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Sebab hamba nanti di hari akhirat dia ada stage-nya, stage 1, 2, 3, stage di hisab harta, ya. Tak akan berganjak step ini melainkan lepas 4 soalan baru lepas. 1, an syababihi fima ablah wa an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi fima amala bihi. 4 ni jaga-jaga. 1, umur di mana dihabiskan. 1, ingatnya umur. Yang kedua, waktu muda di mana dihabiskan. Lo'la' tak lo'la', semua tanya nanti tu. Yang ketiga, harta, from where you get it, how do you expand it. 2 soalan. 1 lagi, ilmu diamal macam mana. 4 soalan tadi, setiap satu soalan je kan. Tapi tentang harta, berapa soalan? Di mana dapat dan macam mana. Sebab tu orang yang banyak harta, every single cent, every single penny, you are questionable and you are accountable. Tapi kalau orang yang banyak harta dan baik, lalu kata Sayyidina Abdul Rahman, sebenarnya mereka nak takut-takutkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Lalu kata beliau, kamu nak kata apa kat saya? Saya awal pagi saya akan bersedekah 100 dirham. Dia banyak duit. 1 dirham berapa? 1 dirham sama dengan sekilo daging. 40 ringgit sekilo daging kan. 40 darab dengan 100 berapa? Memang kaya betul lah. Tak pernah jumpa lagi lah orang derma. Ni derma ni bukan apa ni, derma 4,000 ringgit setiap pagi. Allah balas keuntungan setiap malam dapat darab 10 berapa? 4,000 darab 10 berapa? 40,000. Untung dia sebab 1 kebaikan Allah balas likulli hasanatin bi asyari amthaliha. 1 kebaikan Allah balas dengan 10. Tak putus-putus rezeki beliau. Allah, itulah rezeki orang yang kaya yang baik. Ni beli mikrofon ni mesti nak guna duit ni. Siapa yang sponsor ni kalau tak ada duit? Mesti orang yang ada duit. Penting tak? Kak Ajah tangkap saya ni. Ni semua perlukan kos dan perlukan duit. Orang yang sponsor ataupun yang beli ni pahala berterusan. Betul. Dewan yang ada ikon sebegini ni, kalau tak ada, itulah hadirin, itulah untungnya jadi orang kaya ataupun orang yang ada duit, ya. Kita tak kaya pun tak apa, tapi biar ada duit sikit lebih bagi ke orang. Naam, tafadhal. Itu sikit atau banyak. Cara, macam-macam cara. Kadang-kadang orang tu duitnya tak banyak pun, tapi Allah bagi dia kaya anak. Orang tu duit Masya Allah jenuh, tapi sampai meninggal tak ada anak. Sabar, masing-masing Allah bagi masing-masing. Orang tu, ya Allah, kalau berdiri di hadapan, air ni tumpah. Kenapa? Saya pernah tengok guru saya di sekolah dulu, kalau dia pegang ni kertas ni menggeletar-geletar, tapi mengajar Masya Allah bukan main sedapnya. Itulah dia hadirin. Orang tu tak boleh dia berdepan dengan audiens, tapi kalau menulis, tulisannya bagus sekali. Kita tenang. Setiap orang tu ada kebaikan masing-masing, ya. Orang tu bukan main hebat bercakap, tapi driving license pun tak ada. Sebab dia tak pandai, takut. Tapi Mak Ajah tu, Masya Allah, 180, 210, kita pun seriau. Fadal. Ar-Rahim pula adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bererti yang Maha Penyayang. Dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi
mengasihi orang yang beriman. Alhamdulillah, kita tak banyak harta pun tenang hidup kan. Teratur saja hidup, tak ada nak bunuh diri. Orang-orang kaya yang tak beriman di sebelah-sebelah sana ya, Korea, Jepun, duit apa tak ada, tapi tengok-tengok meninggal minum racun. Allah test sikit je. Saya sehari lepas tengok YouTube, maaf ni, tapi ni berlaku sama dengan saudara kita lah. Ada seorang Indonesia, saya tak tengok sampai habis videonya ya. Maaf ni, ya Allah, saya tak nak cerita benda ni tapi dah tercerita dah ni. Sebab kesnya tak berapa nak elok. Ada seorang lelaki ni, katanya dia bekerja di luar negara banyak tahun. Jadi duit di orang luar negara dengan duit Indonesia kan banyak kan. Lalu dia buat rumah di kampung dia cantik lah banding dengan yang orang lain. Tapi maaf ya, maaf, tak tahulah. Yang seperti yang dilaporkan dalam TV itu je kita dengar, tak tahu kisah sebenar. Katanya isterinya tak setia dengan dia. Isterinya tak setia dengan dia. Dia bawa Kobelco tu. Bawa apa tu, Syukri? Yang untuk hancurkan rumah tu apa? Jentolak. Kami masa kecil di Sarawak panggil bangau. Kan bentuknya macam bangau. Memang nampak betul. Ya Allah, rumahnya cantik, kira baguslah banding dengan yang surrounding. Astagfirullah, dihancurnya rumah tu Kak Aja. Saya tak sanggup tengok. Sebab saya rasa saya ketika itu melihat dia tu ketika dia buat tu dia bukan orang beriman. Kalau tak dia mesti syukur nikmat Allah kan. Berapa ramai orang yang homeless. Home tapi less, homeless. Tidur di pojok-pojok di jalan raya, tak ada shelter. Allah, tak sanggup saya tengok. Memang dia pecah betul rumah dia. Jangan tengok sekarang tengah mengaji ni, jangan tengok dulu. Nanti nak tengok juga. Allah, sepatutnya jangan gitu ya. Jangan. Kalau betul isteri tak setia sekalipun, apa yang kita dapat daripada rumah yang cantik dirobohkan? Katalah dia balik semula dengan kita, rumah tu pun masuk balik. Tak apalah. Then you have to spend a lot of your money. Your savings account will be decreasing. Astagfirullah. Sabarlah. Dalam hidup ni siapa yang tak diuji Allah? Nabi pun diuji Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji Allah. Tengok ketika hadithul ifki Sayyidatuna Aisyah dikatakan ditohmah itu jahat orang munafik ketika itu. Apa? Dikatakan berbuat tidak elok dengan Safwan, salah seorang sahabat Nabi. Sedih Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun marah-marah. Rupa-rupanya Allah betulkan dengan turunnya ayat. Sabar. Saya sukalah dalam ketika ni, betul lah yang Piramli, lagu Piramli tu, sedangkan lidah ini kan pula suami isteri. Hafal majah ya. Tak jatuh pun satu perkataan. Ini mesti peminat Piramli ni. Macam mak saya. Mak saya suka Piramli. Suka apa? Suka dia punya cerita yang penuh dengan pengajaran. Dia bukan saja-saja, penuh dengan pengajaran. Dah almarhum kita serahkan pada Allah. Tapi insya-Allah, saya dah sebut tadi kan, orang Islam kalau dia meninggal semua masuk syurga insya-Allah. Kalau dia mengembirakan orang, lagilah syurganya. Cuma kalau ada yang dosa-dosa, kesalahan itu seperti najis tak boleh masuk tempat yang baik. Syurga tempat yang bagus kan. Kalau di dunia najis dibasuh dengan air, sana ada air tak? Tak ada. Basuh dengan apa? Basuh dengan api. Basuh dengan api neraka. Barulah bersih. Sebab itulah dalam mazhab Hanafi, jauh mazhab Hanafi, sampai diambilnya satu kesimpulan, salah satu cara membasuh najis dengan api. Sebab
Sebab dosa tu seperti najis dibasuhkan dengan api sehingga batu-bata ni, batu-bata yang ada najis, tetapi dibakar batu-bata tu, tak perlu dicuci lagi sebab dah bersih dengan api. Itu pengetahuan Hanafi. Luar biasa ulama istinbat hukum. Naam. Allah Subhanahu wa taala menggunakan laqa'iqun ni'am, yakni nikmat-nikmat yang halus-halus, dan furu', yakni cabang, seperti pertambahan. Tadi kan ada iman, tapi pertambahan iman kan lebih lagi, itu namanya nikmat Ar-Rahim. Terus kesempurnaan nikmat, kan Allah bagi nikmat, lepas tu Allah tambah lagi nikmat. Itu Ar-Rahim. Terus keluasan rezeki, Allah bagi rezeki diluaskan lagi, itu pertambahan. ketajaman fikiran, Allah bagi kita berfikir dan you can even think wisely, tapi lebih dalam lagi, itu nikmat Ar-Rahim. Masya Allah. ketajaman Pandangan ni, fikirannya Allah bagi lagi tajam, serta pendengaran dan lain-lain. maksudnya ketajaman pandangan dan ketajaman pendengaran. Alhamdulillah. Syekh Ahmad As-Sawi berkata, Ar-Rahimu al-munaimu bidaqaiqin ni'am kamman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan wa zahiriyatan wa batiniyah. Syekh Ahmad As-Sawi rahimahullah berkata, maksudnya Ar-Rahim adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang halus, sama ada dari segi jumlah, yakni banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak dan tidak nampak. Kita solat dapat khusyuk tu, itu nikmat tu. Itu nikmat. Ketika orang lain solat mesti nampak isteri dia. Solat ingatlah cangkul kat mana letak. Solat Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, letak mana selipar tadi tak tahu. Selipar kulit mahal. Dia Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar, tiba-tiba ada Allah kecil, Allahu Akbar. Dalam hati dia, ya Allah, kulit leather tadi tu, masjid ni kan selalu pencuri. Ya Allah, ni tak baca Fatihah lagi tu. Tengok hadirin, tak tenang dia buatnya. Kawasan kejiranan kita, dulu anak-anak boleh jalan, sekarang dah takut sebab ada penculikan. Itu tidak nikmat dah tu. Sekarang sama juga. Pergi ke pasar raya dulu dengan tenang kan, pergi ke airport pun rasa selesa. Sekarang semua nak pakai ni mask ni. Dah COVID-19 tu baru sikit. C19 dulu namanya corona kan, virus corona, tapi bunyi menakutkan, ditukar jadi yang tadi tu mula-mula coronavirus, tapi agak menakutkan jadi COVID-19 ni jadi apa pula? C19 pula dah. Dia bagi meredakan keadaan, padahal benda sama aja corona kan. Allahu Akbar. Sikit je Allah uji dah kita jadi ni. Ya Allah, jangan lupalah Makkah pun jadi tergendala sedikit. Jangan lupa baca doa. Ada tak Umi bagi doa tu? Bacalah doa tu supaya terhindar insya-Allah. Dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bacalah 3 kali paling bagus ya. Baik, mari kita lihat nikmat-nikmat Allah. Tafadhal. Nikmat-nikmat Allah. Syekh Al-Baydawi berkata, nikmat-nikmat Allah walaupun tidak dapat dikira terbahagi kepada 2 jenis, iaitu dunia dan akhirat. Nikmat dunia terbahagi lagi kepada 2, iaitu wahbiyun, yakni tanpa usaha, dan kasbiyun, perlu kepada usaha. Ni sebut elok-elok ni wahbiyun, bukan yang satu tu. Itu Wahabi tu cerita lain. Tak, Wahabi tu bukan nikmat Allah tu, bukan. Wahabi kalau dia ada dalam satu masyarakat, habis masyarakat tu. Kalau dia ada dalam kelas pengajian, habis.
Kalau dia ada dalam grup WhatsApp keluarga, habis. Dia yang jadi tak selesa orang dia buatnya. Kenapa? Semua tak boleh. Maaf saya cakap terus terang ni. Ketika ada orang meninggal dunia, tak boleh talqin. Tak boleh tabuk atas bunga. Tak boleh tabuk bunga atas kubur. Tak boleh jiruh hayak. Tak boleh, tak tahu apa yang boleh, tak tahu. Kita nak habaq. Kalau kata tak boleh, mereka selalu kata begini, Nabi tak buat. Kita jawab, kalau kita buat berdosa ke? Ada tak dalil? Dia selalu begini, mereka kata tak ada pun dalil kata Nabi suruh. Kita tanya balik, ada tak dalil Nabi melarang? Barulah win-win situation. Ya Allah, tuan-tuan, kalau berdepan dengan orang macam ni, jangan pening kepala. Tenang saja. Ketahuilah, mereka tidak ikut ulama yang muktabar. Tu je. Mereka tidak ikut ulama yang muktabar. Kalaulah salah, sejak dulu lagi ulama melarang benda ni. Berdosa ulama dan mufti seluruhnya kalau tak larang. Ambil poin tu saja. Tuan-tuan, kalau berdepan orang macam ni, jaga. Tenang saja, jangan emosi. Kalau dalam grup keluarga, saya ada orang tanya dengan saya, Ustaz, dia keluarga dia lah, semua tak boleh dalam tu, semua tak boleh. Lalas kesian tengok grup keluarga tu, senyap je. Dulu ceria ni, tak boleh. Saya tak tahu apa yang boleh, tak tahu. Akhirnya jadi tak ceria. Hadirin, kita banyaklah belajar. Jangan dengar seorang dua cakap. Jangan, ya. InsyaAllah buku terbaru saya ni, apa dia? Boleh. Boleh. Jangan-jangan Kak Ajah ikut juga ni. Tak apa. Tak apa, bunga di atas kubur. Kenapa tak boleh, Kak Ajah? Kenapa tak boleh? Beritahu. Kenapa tak boleh dulu? Yelah. Nabi tak buat, baguslah tu. Tapi apakah bila Nabi tak buat, kita tak boleh buat? Begini hadirinnya, saya sangka baik pada semua ni, mahu mengaji bagus. Maaf Kak Ajahnya, bukan saya gurau je tadi tu. Nak kepastian, baguslah. Cuba faham satu ni, ni cerita ni saya tak mahu sebenarnya, kalau tak panjang, sebab saya menulis 3 buku tentang benda ni. Buku yang terbaru saya, insya-Allah, Pencerahan Bid'ah Bermusim. InsyaAllah tebal ni, saya harap semua wajib beli. Wajib beli. Wajib beli, kemudian kalau ada rezeki lebih, belilah lebih sikit. Hadiahkan untuk paling bagus ustaz-ustazah. Tengoklah nanti, saya tak jual, saya menulis saja, ya. Nanti Kak Ajah kalau nak diskaun, boleh cerita nanti dengan kawan saya di luar sana tu. Buku tu dah siap dah Kak Ajah, cuma saya sekarang, kalau menulis buku, insya-Allah, saya bukan nak puji diri sendiri, tidak, ya. Saya tak mahu sebarono. Walaupun dah siap, saya akan cek lagi mana yang perlu. Sampai saya tenang, baru saya bagi dengan editor. Barulah editor senang kerjanya. Oh, ni dah ni. Barisnya dah betul semua sekali. InsyaAllah buku itu nanti menjawab termasuk apa hukum menabur bunga di atas kubur. Apa hukumnya? Kalau Nabi tak buat, ni kaedahnya, kalau Nabi tak buat, bukan bermakna benda tu tak boleh buat, tetapi boleh kalau tak buat. Semula, ya, semula. Kalau perlu tulis ni. Kalau perlu tulis. Saya sangka baik kat sini ni. Kalau ada orang yang ada fahaman itu, tak apa, silakan. Ikut saja. Oh, solat jenazah. Siapa yang berkelapangan, kita solat jenazah dulu. Muslimin bolehlah kita solat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung insya-Allah. Tadi pertanyaan Kak Ajah tentang
menabur bunga di atas kubur tu ulama membolehkan. Antara sebabnya kenapa? Sebab bunga-bunga tadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah, termasuk bunga yang ditabur tu. Banyak lagi. Saya tengah menyiapkan buku pencerahan bid'ah bermusim. Kalau setiap musim tu adalah orang kata baca doa awal tahun, akhir tahun tak boleh. Kalau bulan bulan apa ni, bulan Rajab ni kan, tak boleh menyambut Isra' dan Mi'raj. Kalau bulan Syaban nanti tak boleh menghidupkan malam nisfu Syaban. Kalau bulan Maulid tak boleh Maulid. Semua tak boleh. Dalam buku tu semua boleh. Saya bukan bubuh boleh saja, dia ada dalil Quran. Nanti siapa yang mengaji dengan saya harap belilah setiap seorangnya. Kenapa? Sebab kena ada kat rumah. Saya tak risau generasi sekarang ni, tapi generasi akan datang. Saya cerita pengalaman saya jumpa dengan Mufti Johor ya. Saya datang jumpa Datuk Syahrir, Datuk Tahrir dulu, yang dulu bukan sekarang. Datuk Tahrir. Suka dia. Saya hadiahkan dia satu buku namanya Kekeliruan Umat. Sini dah beli dulu kan? Saya dah beli dah. Sini semua belum. Kalau begini sudah kan 6 tahun lepas kata Umi. Kekeliruan Umat. Siapa yang belum kena belilah, supaya nanti begini ceritanya. Saya pun hadiahkan buku dia, tak mahal, RM28 je pun. Saya jawab 67 persoalan yang orang kata bid'ah, termasuk menabur ni tadi Kak Ajah ya. Jadi Datuk Mufti kata, Ustaz Mahathir, dalam buku Ustaz ni ada tak menjawab hukum menyapu muka selepas salam? Kan lepas salam sampai muka kan? Saya pun dalam hati saya, Datuk Mufti pula tanya saya, seganlah saya kan. Saya kata ada Datuk. Dia pun buka ni. Senyum dia tengok. Sambil dia senyum, dia pun anggap-anggap ada dalil apa semua. Salah Mufti mesti ditanya orang. Dalam pada tu dia cerita, Ustaz dia kata baru ni, cerita ni dalam, saya ingat dalam 2 tahun lepas ya. Cerita ni dalam 2018 ke 2019. Dia kata, Ustaz berlaku juga baru ni. Ada seorang pelajar belajar di Timur Tengah. Dia melarang mak ayah dia baca kunut. Cerita kunut tadinya, siapa tanya kunut tadi? Kak Ajah. Dia melarang mak ayah dia berkunut. Ni Johor ni bukan Perlis ni. Perlis tak? Itu tak pelik. Jadi mak ayah orang kampung manalah tahu dalil apa semua sekali. Kalau tak betul-betul memang. Sebab apa? Sebab dalam 4 mazhab hanya satu mazhab yang kata sunat kunut. Apa nama mazhab tu? Ni kalau tak tahu ni saya nak berhenti sekarang juga. Mazhab kita lah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. 3 mazhab kata tak berkunut. Dia tengok begini, 3 lawan 1, siapa menang? Dia main lagu tu. Cerita ni bukan menang, bukan siapa menang tak menang, banyak tak banyak. 3 mazhab tak berkunut. Saya bukan kata orang yang tak berkunut ni Wahabi ni, bukan. Silakan tak berkunut, tapi jangan salahkan orang yang berkunut. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan di Makkah, Madinah berkunut ke tak? Tak kan? Saya berkunut. Kunut. Tapi lajulah sikit bacanya. Kalau Imam Syekh Abdul Rahman Al-Khudaifi Madinah, beliau alhamdulillah. Syekh ada seorang imam tua di Madinah namanya Syekh Khudaifi. Beliau bagus sangat. Walaupun mazhab Hambali tak baca bismillah, tapi dia baca bismillah kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan dia lembut suaranya kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak pandai saya saja je tu. Dia bagus. Ketika kunut cuba pasang tak? Dia lambat sikit. Tu maksudnya imam yang baik lah tu.
Kita pula bacalah kunut. Tak baca tak apa, tak baca tak apa. Sebab kita meraihkan pendapat tu kan, tak baca tak apa. Saya bukan rigid. Tapi kalau nak baca silakan, tapi baca lajulah. Allahumma inna fi man nahnu. Saya angkat tangan. Tu nak tunjuk ilmu kita tahqiq tak tahqiq. Kita buat bukan kerana malu tak malu dengan orang, kerana ilmu menuntut macam tu. Cuma kalau tak sempat angkat tangan, Allahumma ghafirli ya ghafur. Cukuplah tu. Tapi jangan lupa wasallallahu. Tu yang penting. Kalau tak hafal yang kunut pendek, salawat saja. Wasallallahu ta'ala. Segan nak angkat tangan. Wasallallahu ala. Boleh. Segan juga, tak payah baca. Dalam mazhab kita, siapa yang tak baca telah tak melakukan sunat tidak melakukan sunat ab'ad, rugi tak? Rugi. Tapi kita tak ta'asub, tak mengapa, boleh ikutlah, tapi dengan ada ilmunya. Boleh hadirin? Tunggulah mudah-mudahan buku tu keluar. Saya ingat dalam sebulan lagi keluarlah. Tapi sementara tu kalau nak juga, saya minta kawan saya nanti Zahir bawa buku Kekeliruan Umat dulu. Buku tu kecil RM28. Dalam tu macam-macam ada. Usallinya apa semua. Dah keluar dah lama dah tu. Umi kata 2000 berapa? 2016. Saya dah mengajar sini berapa tahun ya? Baru lagi kan? Dah sampai setahun ke aja? Belum. Setahun lebih dah. 2 tahun belum. Belum, setahun ya. Setahun jagung bawa saya ni. Allah. Segan saya sebab sini dah mengaji. Angkat sikit Umi. Tu, terbalik tu Umi. Yang itu. Belilah yang tu dulu. Oh, yang itu rupanya. Umi, saya pinjam sekejap Umi. Zahir, tolong. Tuan-tuan, buku ni saya kalau mengajar tempat lain saya kata wajib beli. Cerita tadi tu yang Johor tadi tu. Alhamdulillah. Syukran. Tuan-tuan, ini tahun bila ni? 2014 ni. Ni 2000 berapa ni? Berapa tahun dah? Orangnya muda lagi. Orang ni sama dengan orang ni. Tak sempat saya nak ni dah print lagi. Print ke berapa ni? Ini cetakan ke-8 2018. Saya rasa sekarang dah cetakan ke-10. Ini buku saya yang evergreen. Kenapa? Saya baca saja ya. Apa yang dijawab dalam buku ni, tuan-tuan tak beli tak apa, tapi tak beli rugi. Sebab nanti kalau orang tanya begini-begini apa nak jawab? Kubur dulu, Kak Ajah tanya kubur tadi kan. Mari kita tengok kubur. Kematian, kenduri tahlil, kenduri arwah. Yang kata 3 hari 7 hari itu, saya tak mau jawab dah sekarang, habis masa saya sekarang ni untuk tasawuf. Sebab tu saya tak mau, sebab benda ni dah ada. Pahala doa, bacaan Quran, tahlil dan sedekah kepada orang mati. Tujuan saya satu je. Tujuan saya contoh orang tak nak baca Yasin malam Jumaat kan. Tak apa, kita tak marah. Tak pernah lah imam kata siapa tak baca Yasin jangan pergi tahlil, jangan pergi rumah dia. Tak ada pun. Tujuan buku ni, siapa yang tak nak baca Yasin jangan salahkan orang yang tu je. Siapa yang tak nak usalli sebelum solat boleh tak? Terpulang, tapi jangan katakan bid'ah orang yang usalli, kan tenang tu. Orang yang tak nak talqin, saya 2-3 orang kawan saya tak bertalqin, tak pernah saya boykot dia. Tak pernah. Berkawan macam biasa dan dia pun tahu pandangan saya. Okey. Tu kan cantik tu. Tu tujuannya ni. Tujuannya apa? Jangan salahkan orang tu. Buku ni. Kalau tak nak berulit lepas sembahyang, tak apa, ada orang lepas sembahyang. Allah, kita pun dilanggar-langgarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari. Astagfirullah, kawan rapat ni, dia anggap kita ni astagfirullah. Tapi syukur sekarang dia dah tenang sebab dia tengok buku ni dah keluar. Dan itulah tujuan buku ni. Kalau boleh belilah, setiap orang beli buku ni. Sementara nak tunggu buku tebal tu. Buku tebal tu banyak lagi, tapi sebahagiannya dalam buku ni.
Kita tengok kubur tadi tu, menabur depan-depan sekali Kak Ajar, menabur bunga di atas kubur. Jangan bunga orang. Bunga orang dia ambil dengan pasu-pasunya, marahlah orang tu. Bunga yang di kubur tu kan ada bunga. Saya nak syorkan dan nak bagi tahu kan ada orang pacak kubur, pacak pokok di atas kubur tu kan. Kan bunga tu dah cantik, nak ambil lah, tapi jangan dicabut akarnya. Kan dia dah pasal letak ke situ. Ada orang tak nak pacak-pacak, tak apa. No what nothing to be quarreled. Tak perlu nak benda-benda macam ni, benda kecil sangat, banyak lagi benda besar ya. Menjurus air di kubur, mencacak bunga di atas kubur, batu nisan, tinggikan kubur, talqin. Malah saya sertakan pandangan-pandangan ulama yang mereka pegang. Ulama mereka itu sendiri kata boleh. Sebab tu rugi siapa tak beli buku ni. Beli buku ni. Kalau saya ada duit, saya nak bagi free semua orang. Demi Allah saya bukan cakap kosong ni. Kenapa? Tak perlu lagi lah nak bincang yasin tak yasin, tahlil tak perlu lagi lah. Sebab benda tu kecil sangat ni, kita berdepan dengan corona ni. Tak habis lagi Sayyidina Muhammad pun tak boleh. Benda tu kecil, benda kecil. Orang yang kecil akan bicarakan hal yang kecil. Ini yang ni tasawuf ni, hati kita nak bersih pada Allah. Saya ada satu cerita sikit lah. Ni kan dah masa dah banyak habis, tak apa ya, untuk kebaikan. Cerita sampai tak sampai pahala ni, ada satu ustaz cerita macam ni. Ada seorang yang baru graduate daripada universiti di Timur Tengah. Bapaknya meninggal, orang kampung. Bapaknya ahli masjid. Jadi mak dia dan keluarganya panggil buat tahlil. Ditanya jangan tuan imam, dia baru graduate ni, orang fresh. Kenapa ni ramai-ramai tengok rumah? Tak nak baca tahlil untuk ayah kamu. Kenapa tahlil? Ya nak baca untuk bantu-bantu kubur. Tak pun kita bertahlil kan ramai-ramai. Kemudian baca yasin. Tak perlu semua ini. Kenapa tak sampai pahalanya? Tuan imam dengan jamaah masjid ni kesian tengok. Lepas tu tuan imam ni pun jenis orang yang cengih juga. Terus dia angkat tangan, ya Allah. Itu tadi tu, kenapa nak baca-baca? Ya nak doakan mudah-mudahan selamat dia dalam kubur seorang diri sekarang ni kan. Tak sampai pahala, tak sampai doa. Terus imam tu naik syekh, dia pun doa, ya Allah, masukkan bapa dia ni dalam neraka. Mohonlah ini, mudah-mudahan bukan cerita benar ya, tapi ada signifikannya. Marah dia, imam, kenapa doa bapa saya macam tu? Kata tuan imam, jangan risau, doa tak sampai. Kalau doa tu kamu takut, ini kan yang baik. Saya tak mahu, banyak lagi dalil kata sampai, cukup. Banyaklah hadirin kat sini tak larat. Sebab yang ini satu simpan kat rumah. Manalah tahu dah orang kata begini. Kita kan tak tahu dalil kunut. Ni ada dalam ini, kenapa perlu kunut ni ada kat sini ni. Buka saja. Nak beli. Tak tahu saja. Umi ni dapat kat mana ni Umi? Ada? Ada dua saja. Ini siapa punya ni Umi? Umi punya. Tak apalah, saya bawa minggu depan. Apa dia? Yang baru tu ada yang dalam ni, tak ada dalam yang baru. Ada yang baru tu ada yang dalam ni, tak ada yang baru. Ada yang dalam buku ni banyak tak ada. Macam mana semula? Buku baru saya tu banyak yang dalam buku baru tu tak ada di sini. Dan ada yang di sini tak ada dalam buku baru. Tapi orangnya ada dua-dua. Jangan risau, orangnya ada.
Saya sebenarnya segan letak gambar sini, sungguh saya beritahu. Sebab tu buku terbaru saya tak boh gambar. Buku baru ni saya tak mau boh gambar. Memang saya minta kali ni jangan boh gambar, segan saya. Ini. Tapi pihak penerbit saya tak tahu, dia kata Ustaz, saya pun kena hormati mereka juga ya, sebab mereka penerbit. Dia kata kalau letak gambar dengan tak ada gambar dia beza. Saya pun kesian juga. Kalau ikut hati saya tak mau gambar. Tapi kalau letak gambar lain macam lah. Tak tahu apa saya lain macam tu. Tak tahu saya apa lain macamnya tu. Jadi tu yang buku saya semua ada gambar. Ni kan segan saya. Tak tahu saya. Saya kalau boleh tak nak saya bergambar. Sebab tu yang ni saya minta jangan ada gambar. Ni betul-betul saya request jangan ada gambar. Kalau ada gambar saya tak reda. Takut juga mereka. Tapi yang ini yang kecil ni. Tapi yang lain mereka kata Ustaz, kalau tak bubuh gambar dia jadi, maaf ya cakap terus terang lah, dari segi jualan tu agak ni sikit. Saya kata apa yang ada pada gambar orang ni, hari-hari tengok orang ni. Tak tahu saya tu ilmu marketing tu tak tahulah saya. Sebab kita kan dalam Islam ni kan ada ibadah, ada muamalah. Walaupun kita sama kawan rapat, tolong ni, walaupun kita sama kawan rapat adik-beradik, kalau bab hutang jangan tak tulis. Tunggu. Ini namanya muamalah. Contohnya Syukri anak murid ana. Kalau lah ana berhutang dengan beliau katalah RM5,000, memang beliau sebagai anak murid hormat, tak payah tulis, tak apa, tak wajib tulis. Kenapa? Takut kita meninggal. Nanti zaujah kita boleh bayar, anak kita boleh bayar. Berapa ramai kes verbally sahaja meninggal dah. Ini berlaku pada keluarga zaujah saya. Paling kurang kena tulis. Tak payah tulis pakai komputer, pakai itu tak apa, tapi kena 2 orang saksi ya. Kena 2 orang saksi photostat. Itu sebab mulut manusia ni, maafkan saya. Yang berlaku sekarang ni pun tu jadi tauladan ya. Sebab itu nanti satu ketika saya nak cerita tentang faraid dekat sini. Kenapa perlu cerita bab faraid tu? Bila meninggal suami baik, isteri baik, macam mana harta tu? Contoh kan, maaf ya, maaf. Kita ada anak 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Lelaki ni dia tak baik dengan kita. Malah boleh dikata anak derhaka lah. Tapi dia relax je sebab mak ayah dia banyak duit. Sebab dia ingat macam ni, kalau meninggal mak ayahnya, dalam hukum Islam dia dapat berapa? 2/3 lebih daripada anak. Kalaulah duit tu katalah 100,000, dia dapat berapa? 2 lebih kan, dalam 60 lebih lah, 70 lah, senang ke aja ya. 70 dia dapat. Dia rasa macam tu. Dia tak tahu tu. Itu hanya berlaku ketika mak dan ayahnya meninggal tak sempat bagi harta. Tak sempat berwasiat ataupun bagi harta. Meninggal tak tahu hitam putih, baru namanya faraid. Kalau mak ayahnya belajar agama, dia tahu dah memang anak lelaki ni, ya Allah, apa benda yang tak baik dia tak buat, malah menjatuhkan maruah keluarga lagi. Tapi dia bersenang-senang boleh kalau dia nak bagi. Itu namanya hibah. Hibahnya, hibah ni apa? Hadiah, macam hadiah. Dan tapi kena ada hitam putih, tak boleh mulut saja. Tu yang kita perlu tulis tadi tu. Dia bagi tahu dengan peguam dia ataupun tuan imam, disaksikan berapa orang. Saya nak bagi anak perempuan saya 90,000. Boleh. Nak bagikan anak saya lelaki ni 10,000. Itu namanya apa? Tapi yang itu kalau tak dibuat, itu kena dibuat sebelum meninggal. Mari kita sambung dulu, maaf yang ambil masa situ. Habis dah masa. Sikit lagi supaya ada barakahnya, kita habiskan dulu nikmat dulu. Silakan Syukri, habiskan nikmat dulu ya. Maaf hari ni baca sikit, tak mengapa, kita dah mula dengan baik tadi kan. InsyaAllah saya bawa buku ni nanti minggu depan. Elok dibeli dulu. Harganya 28, betul juga. Saya telah saja tadi tu 28, betul juga ya. 82 28 yang takut.
Silakan Syukri sikit lagi. Maaf ya, 5 minit lagi boleh? Saya tak ingat, sekejap, saya tak ingat dulu saya dah kongsi tak bacaan ayatul kursi tu sebelum tidur. Yang baca 3 kali tu. Yang diulang, apa yang diulang? Maksudnya dah sudahlah tu ya. Baik, bagi yang siapa yang belum, saya takut salah sebut. Yang diulangnya bukan wala yauduhu hifdhuhuma, bukan di situ. Yang itu diulang juga tapi cara lain. Itu untuk mengubat orang yang kena rasuk. Tapi untuk tidur bukan di situ. Itu yang perlu ni saya ulang balik ya. Supaya kita tidur dengan tenang, jangan mimpi yang buruk-buruk. Jangan terkejut kita sebab mimpi yang buruk-buruk ataupun takut macam ada orang nak buat tak elok dekat rumah kita, contohnya diri kita sendiri. Bacalah ini ayatul kursi 3 kali, tapi bacanya paling bagus berapa wakaf? Paling bagus kalau berebut-rebut sekali pun tak apa, tapi berhentilah pada wala yauduhu. Yang tu ulang 3 kali tanpa bernafas. Tengok saya buat dulu, saya potong saja masa tak cukup. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Tengok saya buat wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Habis. 1, buat lagi 2 kali macam tadi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kalau rasa nafas tak banyak kan, tarik dulu. Dalamnya tarik panjang. Wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa 2 baru 3. Sudah? 3 kali, maksudnya 9 kali. Yang ilmu ni saya dah ajar belum sebelum tidur? Senang sangat. Ilmu jari ni belum. Semua belum kat sini. Cuba ikut saya. Bismillah. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus ikut jalannya lekuk ni. Ikut. Tak payah sebut. Sebutlah nanti waktu nak tidur sebut. Sekarang jangan sebut. Kita dah masa tak cukup. Cuba ikut jari ni. Jalan. Daripada sini tadi ya. Yang ni kan jalan. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Berapa tu? Berapa? Perasan tak? Hitung sendiri berapa? Tak nampak semula gini. Daripada sini Bismillahirrahmanirrahim. 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 Naik, turun. Naik, turun, naik, turun. Sini. Berapa? Berapa? Ini kan 3. Sudah? 3, 6, 9, 12. Masuk sini balik 5, 12, 15, 18, 21. Kan kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Tu tujuan saya tu, bukan payah sangat. Tak payah cari tasbih, tak payah apa. Dia main lagu tu je. Naik atas, turun, naik, turun, naik, turun. Dia pimai situ ya pi. Tak payah nak ambil tasbih. Bos. Sudah. Apa dia? Bagi lama dah. Itu maksudnya bagus Kak Ajah buat. Sebab yang lain macam pelik je. Mudah-mudahan istiqamah Kak Ajah teruskan ya. Sudah. Baik. Nikmat wahdan gula terbahagi kepada 2, iaitu nikmat rohani seperti ditiupkan roh kepada manusia, memuliakannya dengan akal dan dilengkapkan dengan kekuatan kefahaman, fikiran dan percakapan. Alhamdulillah, kita sekarang semua dapat ni. Alhamdulillah. Terus nikmat jasmani pula adalah seperti penciptaan tubuh badan dan kekuatan yang ada dalam badan serta keadaan yang membantu tubuh seperti kesihatan dan kesempurnaan anggota badan. Saya insaf dan saya tahu di kalangan yang hadir ni tak semua yang sihat dengan elok kan. Tapi datang majlis ilmu tu pun kira alhamdulillah lah. Sebab ada orang yang tak dapat datang pun.
Kalau dia tahu pahala datang majlis ilmu ni, ya Allah, pahalanya tu besar. Bila tahu ni, dalam kubur nanti baru tahu. Besar pahala menuntut ilmu ni. Tuan-tuan, selepas maghrib kita solat sunat, pahalanya berapa tadi? 12 tahun kan? Katalah ada ustaz mengajar kat depan tu, jangan solat. Jangan solat dah. Kalau nak solat pun di belakang tiang ke, tapi memang masjid macam open macam ni, jangan sembahyang. Kenapa? Takut ustaz tu kecil hati nanti kita sembahyang. Kita pun niat, ya Allah, kalau sebenarnya saya nak sembahyang, tetapi ustaz dah ada dah, takut terasa dan sebagainya. Jangan sembahyang. Pahala mendengar majlis ilmu tu lebih daripada pahala 12 tahun tadi tu. Duduk saja sampai mengantuk-mengantuk, dapat juga pahalanya tu. Bayang tuan-tuan. Tapi kalau dapat, kita buat dulu. Tu yang saya ajar paling last, ingat tak? Macam mana cara paling last, paling senang, ingat? Caranya duduk, sembahyang duduk. Lepas maghrib ni, usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan ta'ala. Ketika solat itu diniatkan inilah awabin, automatically jadi awabin. Jadi tinggal berapa? Tinggal 4 tu macam mana? Sekaligus usalli sunnatal awabin arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Tak payah baca surah, sebab sekejap lagi ustaz nak datang. Terus kan sedap, kan cepat. Tadi duduk, kalau kita biar berdiri supaya tak nampak pelik sangat, tak payah baca surah. Kenapa tak baca surah? Sebab nak cepat. Siapa yang nak cepat tu? Ustaz sendiri. Saya sendiri, kita sendiri. Kan kita maghrib berjamaah. Saya lepas berjamaah, saya tak nak salam dengan orang dulu. Sebab kalau saya salam, terlepaslah buat benda ni. Biarlah yang lain salam dulu, nanti kan kita salam lagi waktu isyak. Kita pergi kat belakang sikit, buat sedikit cepat. Biasanya, maaf ya, saya nak cakap terus terang lah, sebab memang tak ada masa sangat. Kalau ustaz-ustaz kan saya nak baca lagi kitab lepas maghrib ni, selalunya saya buat macam tu. Maaf ya, cakap terus terang ni. Sembahyang macam tadi saya, usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi. Saya buat ba'diyah tapi niatkan jadi awali. Kemudian saya buat 4 rakaat sekaligus. Inilah yang selalu dibuat oleh Habib Omar. Habib Omar kalau ada program ceramah lepas maghrib, macam itulah beliau buat. Itulah cara paling last, tak ada lagi, jangan minta diskaun lagi. Diskaunnya cuma satu je tadi, duduk tu diskaun. Baik, kita khatamkan. Tafadhal, syukran. Nikmat kasbi pula termasuklah menyucikan jiwa daripada sifat-sifat tercela, tahalli, dan menghiaskannya dengan akhlak-akhlak yang diredai, tahalli. Itu yang kita belajar dalam buku ni nanti. Kita kosongkan diri daripada sifat mazmumah, jangan kosong saja, hiasi dia dengan sifat baik. Yang terakhir, menghiaskan tubuh dengan perlakuan yang baik, perhiasan-perhiasan yang cantik, pangkat dan harta. Boleh, silakan, tapi jangan sampai sombong. Terus nikmat akhirat, ia termasuklah diampunkan dosa atas kelalaian yang pernah dilakukan oleh hamba, mendapat keridhaan Allah dan diletakkan di tempat yang tinggi di dalam syurga bersama dengan para malaikat yang dekat kepada Allah selama-lamanya. Amin. Sebut amin sama-sama. Setiap kali sebut syurga, sebut jangan amin dulu, baca doa. Setiap kali jumpa syurga kat sini, doa Allahumma ja'alni minhum. Tu je. Allahumma ja'alni. Kalau setiap kali jumpa perkataan neraka, jawab, baca na'udzubillahi min. Semulanya bila berjumpa dengan perkataan syurga, terus doa Allahumma ja'alni. Maksudnya, ya Allah, jadikan aku di kalangan hum mereka. Maksudnya mereka yang akan masuk syurga. Kalau neraka, na'udzubillahi min dalik, ya Allah, kami berlindung denganmu daripada masuk neraka. Wa sallallahu ta'ala wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Bismillah.